doktor. Hai. Baik doktor, doktor ingatkan nama saya Muhammad Syazwan bin Sulaiman. Baik doktor, baik. Di sini saya akan mempersembahkan kepada doktor video kami yang tak seberapa mengenai satu tajuk iaitu, sekejap saya baca sebab saya tak hafal. Okey, tajuknya ialah strategi pengelakan FTA yang digunakan oleh golongan belia Melayu dalam lakuan teguran. Okey baik doktor, jadi saksikan video kami ini. Kajian yang dijalankan ini adalah berkisarkan tentang penelitian strategi pengelakan FTA yang digunakan oleh golongan belia Melayu dalam membuat lakuan teguran. Dalam hal ini, menurut Kamus Dewan edisi keempat, teguran dapat didefinisikan sebagai hasil menegur. Kamus Dewan edisi keempat juga telah mengaitkan menegur sebagai perbuatan memberi nasihat, memberi peringatan dan memberi tunjuk ajar. Dalam hal ini, kita dapat lihat dengan jelas bahawa lakuan teguran adalah sangat penting dalam kehidupan semua manusia. Dalam agama Islam sendiri, umat Islam digesa untuk sentiasa menegur dan berpesan-pesan akan kebenaran. Contohnya kita dapat lihat menerusi surah Al-Ashr ayat 1 hingga 4 yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali bagi mereka yang beriman, beramal soleh dan berpesan-pesan akan kebenaran. Walau bagaimanapun, harus diingati bahawa lakuan teguran merupakan salah satu jenis perlakuan mengancam air muka atau disebut sebagai FTA. Namun begitu, perlakuan mengancam air muka atau FTA ini masih boleh dielakkan atau dilemahkan menerusi beberapa strategi yang telah diusulkan oleh Brown dan Levinson 1987. Dalam hal ini, menurut Brown dan Levinson 1987, strategi berekod tanpa penyesuaian, strategi berekod dengan kesantunan positif, berekod dengan kesantunan negatif, tidak berekod dan tidak melaksanakan FTA merupakan 5 strategi yang boleh dilakukan untuk mengelakkan atau melemahkan FTA. Justru itu, kajian ini akan meneliti strategi pengelakan FTA yang digunakan oleh golongan belia Melayu dalam lakuan teguran mereka. Golongan belia Melayu yang telah dipilih untuk menjadi responden kajian ini juga hanyalah melibatkan mereka yang berada dalam kumpulan usia 16 hingga 24 tahun. Golongan belia Melayu yang dipilih untuk menjadi responden ini juga berkemungkinan tidak mempunyai latar belakang pengetahuan linguistik, teori kesantunan dan mungkin tidak mengetahui cara terbaik untuk menzahirkan teguran tanpa membuat FTA. Kesimpulannya, kajian ini adalah berorientasikan matlamat untuk meneliti strategi pengelakan FTA yang digunakan oleh golongan belia Melayu dalam membuat lakuan teguran berdasarkan model Brown dan Levinson 1987. Baiklah, seterusnya untuk bahagian konsep ilmu, menurut Arina Johari dan Indrawati Zahid 2016 dalam artikel Manifestasi Kesantunan Melayu dalam Ujaran Memberi dan Meminta Nasihat, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti pola kesantunan berbahasa bual bicara dalam rancangan bertajuk Celik Mata Riset Minda Orang yang Tenang di Radio IKM FM. Analisis ini mengaplikasikan dua teori iaitu model kesantunan Brown dan Levinson 1987 serta prinsip kerjasama Grace 1975. Ujaran meminta dan memberi nasihat oleh peserta perbualan dalam struktur isi rancangan bual bicara dianalisis melalui aplikasi 5 metod iaitu muat turun bahan, analisis teks, transkripsi, pelabelan serta pengekodan dan juga melalui kaedah kuantitatif. Seterusnya, menurut Abdul Ghani Lengkang 2018 dalam artikelnya yang bertajuk Analisis Lakuan Bahasa Terhadap Teks Khutbah Jumaat Negeri Selangor, beliau telah membuat kajian bagi mengenal pasti lakuan bahasa yang wujud dalam 6 siri teks khutbah Jumaat dan menganalisis teks ini menggunakan teori Batch dan Hanis 1979. Analisis kajian ini juga hanya tertumpu pada teks atau isi kandungan berbahasa Melayu sahaja. Seterusnya, menurut Marina Maros 2011 dalam artikel Strategi Kesantunan Melayu dalam membuat teguran,
beliau telah membincangkan mengenai strategi kesantunan Melayu dalam membuat teguran. Ianya merupakan dapatan daripada sebuah kajian lakuan bahasa oleh penutur asli bahasa Melayu dari kalangan profesional muda. Data yang diperoleh telah ditranskripsi melalui Convention Jefferson 1979 dan Tennant 1989 dan dianalisis dengan pendekatan teori kesantunan Brown dan Levison 1979. Yang terakhir, menurut Sarah Badens 2019, dalam artikelnya iaitu Prinsip dan Strategi Kesantunan Penulisan dalam artikel Ruangan Agenda Bahasa, beliau melakukan kajian ini untuk menganalisis strategi kesantunan penulisan dalam artikel Ruangan Agenda Bahasa dalam majalah Dewan Bahasa terbitan Julai 2018. Kajian ini mengaplikasikan 3 model kesantunan iaitu Leach 1983, Greece 1975 dan Asmah 2000 yang membentuk pola kombinasi maksim dan strategi. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan memberikan fokus kepada analisis teks. Skop kajian. Kajian ini berfokuskan kepada responden yang berada dalam lingkungan umur 15 tahun hingga 24 tahun. Pengkaji memfokuskan kepada golongan belia kerana pengkaji ingin melihat lakuan tutur dalam aspek teguran yang diaplikasikan oleh golongan ini sama ada mereka memilih ujaran yang lebih sopan ataupun sebaliknya. Selain itu, kajian ini juga menumpukan pada satu kaum sahaja iaitu kaum Melayu. Menurut Nasariah Mansur 2010 menunjukkan pelajar Melayu lebih berhati-hati ketika mengujarkan penolakan berbanding dengan pelajar bukan Melayu. Ini jelas menunjukkan bahawa pelajar Melayu masih kekal dengan sifat santunnya dalam berbahasa. Oleh itu, pengkaji hanya memfokuskan kepada golongan belia yang berbangsa Melayu untuk melihat penggunaan strategi kesantunan yang diujarkan oleh mereka. Okey, dapatan kajian. Dalam dapatan kajian, terdapat 6 soalan bagi 25 responden yang akan dikenal pasti pada setiap satu strategi kesantunan yang digunakan oleh golongan belia yang berbangsa Melayu berdasarkan peringkat umur mereka. Strategi kesantunan yang pertama adalah berekod tanpa penyesuaian, pernyataan fakta saja. Strategi berekod tanpa penyesuaian, pernyataan fakta saja merujuk kepada strategi yang tak mempunyai keupayaan bagi penutur untuk meminimumkan ancaman air muka pendengar. Soalan yang pertama, beberapa orang pelajar membuat bising di perpustakaan. Bagaimanakah anda menegur mereka? Okay. Contoh data kajian yang diambil oleh pengkaji ialah diamlah. Contoh ujaran ini merupakan ujaran yang kurang santun yang menyebabkan pendengar merasa terkejut, malu dan tidak selesa. Nada suara penutur seperti memberi arahan kepada pendengar tanpa ada klausa pembukaan atau penutup dalam penggunaan kata-kata mereka. Dalam situasi ini, penutur sedang memberi arahan kepada pendengar supaya tidak membuat bising. Seterusnya, strategi kesantunan yang kedua pula ialah berekod dengan kesantunan positif. Soalannya berbentuk, anda sedang beratur untuk membeli burger di McD. Seorang remaja memotong barisan anda. Bagi metodologi kajian, kami telah menggunakan kaedah gabungan atau dikenali sebagai mixed method, di mana kami telah menggabungkan kaedah kualitatif dan juga kuantitatif. Kaedah kualitatif ini boleh didapati dengan cara pemerhatian, temu bual, analisis dokumen dan sebagainya. Manakala kaedah kuantitatif pula boleh didapati dengan cara menjalankan eksperimen yang melibatkan data-data numerika. Jadi untuk kajian ini kami telah menggunakan dua kaedah ini, di mana kaedah kualitatif digunakan untuk memenuhi objektif pertama dan kaedah kuantitatif digunakan bagi memenuhi objektif kedua. Seterusnya ialah bahagian soal selidik. Dalam soal selidik ini kami telah membahagikan soal selidik ini kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A mempunyai soalan-soalan yang berkaitan dengan demografi responden,
manakala bahagian B terdiri daripada 6 soalan berstruktur lakuan teguran. Yang ni merupakan contoh soalan yang diletakkan dalam soal selidik kajian ini yang harus dijawab oleh responden. Okey doktor, jadi saya akan bincangkan kepada doktor tentang kerangka teoritis. Kejap je, kerangka teoritis ni dah pendek. Kerangka teoritis ni adalah satu tentang rangka kerja ataupun plan ataupun batasan mengenai gambaran suatu teori. Jadi teori Brown and Levinson digunakan dalam kajian ini. Ada 5 strategi yang dikeluarkan, dikemukakan, diapa-apa-apakan oleh Brown and Levinson pada 1979. Sama kot. Okey, 5 strategi. Strategi yang pertama iaitu berekod tanpa penyesuaian, pernyataan fakta sahaja. Yang kedua, kesantunan dengan berekod dengan kesantunan positif. Kembar dia berekod dengan kesantunan negatif. Yang keempat, tidak berekod, dan juga yang terakhir ialah tidak melaksanakan FDA. Itu adalah kerangka teoritis. Apakah anda menegur remaja tersebut? Contoh ujaran yang digunakan di dalam strategi ini ialah beratur elok-elok boleh tak? Dalam ujaran ini, ia menggambarkan penutur sedang berusaha menghindarkan konflik dalam perbualan. Hal ini dapat dipastikan kerana ujaran ini menunjukkan penutur bersikap optimis dan penutur memberikan atau menanyakan alasan tertentu bagi mengelakkan konflik. Jika lihat pada strategi kesantunan positif ini dikatakan mampu mengurangkan FTA berbanding dengan strategi tanpa penyesuaian tadi. Menurut Williams 1997, strategi kesopanan positif bertujuan untuk meminimumkan ancaman air muka positif pendengar dan membuat pendengar berasa senang mendengarnya. Dalam situasi seperti ini, penutur cuba untuk menjalinkan keakraban antara penutur dan pendengar. Selain daripada strategi kesantunan positif, terdapat juga strategi berekod dengan kesantunan negatif. Strategi kesantunan negatif biasanya diterapkan apabila terdapat jarak sosial yang besar di antara penutur untuk menekankan perhindaran daripada memaksa ke atas pendengar. Soalannya berbentuk, anda sedang beratur untuk membeli burger di McD. Seorang wanita yang berusia memotong barisan anda. Bagaimanakah anda menegur wanita itu? Contoh data yang diambil oleh pengkaji ialah, maafkan saya makcik, tapi saya sampai di sini dulu. Ujaran ini kedengarannya lebih santun daripada ujaran yang sebelumnya. Ini kerana kemungkinan penutur tidak begitu akrab dengan pendengar. Dalam strategi ini, kita menganggap bahawa penutur akan memaksa keizinan pendengar, tetapi mesej akan dihantar dengan cara yang lebih baik untuk mengelakkan tindakan mengancam air muka pendengar. Penutur menggunakan cara yang lebih lembut melalui pelbagai cara seperti menggunakan permintaan maaf. Apabila seseorang penutur menggunakan kesopanan negatif, penutur bercenderung untuk memilih strategi pertuturan yang menekankan penghormatannya kepada pendengar. Oleh itu, penutur masih mengekalkan air muka negatif pendengar dengan ungkapan meminta maaf.
Dalam ujaran 3 ini, penutur mengungkapkan kata maaf sebelum menegur seorang makcik yang tidak dikenali yang memotong barisannya. Okey, saya akan sambung dapatan kajian daripada kawan saya Intan tentang strategi tidak berekod. Baik, soalan tentang tidak berekod iaitu soalan keempat menyatakan bahawa rakan anda menegur anda. You, fashion apa yang kau pakai ni? So macam tu. Jawapan dia. Aku ada pakai duit kau ke? Okey, jadi strategi yang digunakan ialah strategi tidak berekod ataupun dikenali sebagai sebagai tidak langsung. Respon yang diberikan itu dilihat tidak berekod kerana pendengar memberikan ancaman air muka yang tidak terus kepada soalan penutur ataupun ia tidak menjawab soalan yang diujarkan oleh penutur. Strategi ini sering digunakan dalam kalangan penutur, pendengar. Penutur, pendengar. Yang saling mengenali antara satu sama lain. Pendengar lebih cenderung untuk meminimumkan atau menghilangkan potensi kehilangan wajah positif dengan tidak memaksa pada penutur. Seterusnya mengenai tentang tidak melaksanakan FTA. Kumpulan kami ambil tentang soalan 2, iaitu soalannya berbunyi, tanpa pengetahuan anda, rakan anda menggunakan gambar anda untuk dijadikan sebagai stiker di WhatsApp. Bagaimanakah anda meluahkan rasa bengang anda? Baik, jadi jawapannya ialah bermasam muka dengan kawan tersebut sehingga rasa bengang reda. Okey, apa yang kita dapat lihat dalam soalan tersebut dan bagaimanakah tentang yang dikatakan tidak melaksanakan FTA itu? Jadi, strategi yang digunakan ialah tidak melaksanakan FTA. Apa yang dimaksudkan dengan tidak melaksanakan FTA ni? Ini ialah strategi yang langsung tidak terlibat dalam mengancam air muka. Bagaimanakah kita katakan dia tak mengancam langsung air muka? Sebab jawapannya berbunyi bermasam muka dengan kawan tersebut sehingga rasa bengang anda. Tak semestinya kalau dia buat masam muka, dia akan buat depan kawan-kawan dia. Maka bila dia buat muka bengang macam tu, dia buat masam muka macam tu, kawan dia pun tak tahu yang dia tu tengah marah. Maka orang yang kena buat stiker tu, dia langsung tidak melaksanakan FTA. Dan strategi ini juga tidak ada kesan untuk mengurangkan rasa malu. Okey, kita ambil lagi satu soalan tidak melaksanakan FTA. Apakah soalannya? Soalannya berbunyi, rakan anda menyatakan bergayanya. Kita nak pergi pasar malam je pun. Macam itulah. Okey, jadi jawapan dia apa dia? Jawapan dia ialah maka dia senyum saja. Okey, saya teruskan. Apa yang dikatakan dia tidak melaksanakan FTA? Tidak melaksanakan FTA ni sama juga, dia hanya senyum, dia tak langsung mengancam air muka kepada penutur. Dia juga melibatkan pertemuan, walaupun dia melibatkan pertemuan antara penutur dan pendengar, tetapi dia tidak memberi sebarang reaksi ataupun respon ataupun kesan ancaman air muka kepada pendengar. Okey. Jadi ianya dikatakan tidak berekod secara positif ataupun negatif. Positif, negatif. Okey, settle. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kekerapan dan peratusan penggunaan strategi pengelakkan FTA dalam lakuan teguran oleh golongan belia Melayu. Jika kita lihat pada carta pie ini, strategi yang paling tinggi digunakan oleh golongan belia Melayu ialah strategi tidak melaksanakan FTA, dan juga strategi yang paling rendah digunakan oleh golongan belia Melayu ialah berekod dengan kesantunan negatif. Jadi saya akan menjelaskan kedua-dua strategi ini, iaitu strategi yang paling tinggi dan juga strategi yang paling rendah. Strategi yang paling tinggi iaitu strategi tidak melaksanakan FTA telah mencatat peratusan sebanyak 29% daripada jumlah keseluruhan responden. Golongan belia Melayu dikatakan menggunakan strategi tidak melaksanakan FTA kerana mereka lebih cenderung untuk tidak melukakan hati pendengar. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada golongan belia Melayu untuk tidak
untuk berkelakuan sedemikian kerana jarak sosial antara penutur dan pendengar, konteks, situasi dan sebagainya. Situasi ini juga boleh dikaitkan dengan masyarakat Melayu yang lebih menekankan sikap hormat menghormati sesama lain. Jadi, hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa golongan belia Melayu masih lagi mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Seterusnya kita akan lihat pada strategi yang paling rendah digunakan oleh golongan belia Melayu, iaitu strategi berekod dengan kesantunan negatif. Strategi berekod dan kesantunan negatif ini telah mencatatkan peratusan 12% sahaja daripada jumlah keseluruhan responden. Strategi ini telah membuktikan bahawa golongan belia Melayu mampu memberikan teguran dengan kesantunan negatif. Menurut Yan Huang, berekod dengan kesantunan negatif ini dilakukan untuk menunjukkan laku hormat kepada pendengar. Jadi hasil daripada analisis ini menunjukkan bahawa golongan belia Melayu mengungkapkan kata maaf sebelum memulakan sebarang teguran supaya ianya tidak melukakan hati pendengar tersebut. Baiklah, kita akan teruskan dekat bahagian dapatan. Okey, catapan yang dipaparkan ini akan memperlihatkan kekerapan dan peratusan penggunaan strategi pengelakkan FTA oleh golongan belia Melayu dalam lakuan teguran mereka. Berdasarkan catapan yang dipaparkan, dapat dilihat dengan jelas bahawa bagi kategori jantina perempuan, daripada 13 orang responden iaitu seramai 4 orang, bersamaan 31% memilih untuk paling kerap menggunakan strategi berikut tanpa penyesuaian dalam lakuan teguran mereka. Diikuti oleh 24% bagi strategi tidak melaksanakan FTA dan 3 strategi yang selebihnya telah mencatatkan nilai kekerapan dan peratusan terendah yang sama iaitu 2 orang bersamaan 15%. Berdasarkan data ini, kita dapat melihat bahawa strategi berikut tanpa penyesuaian merupakan strategi pengelakkan FTA yang paling kerap digunakan oleh golongan belia perempuan. Menurut Lai Si Mei 2015, penggunaan strategi berikut tanpa penyesuaian memperlihatkan bahawa penutur tidak berusaha untuk meminimumkan perlakuan ancaman muka kepada pesapa. Contoh, hasil analisis menunjukkan bahawa dengan menggunakan strategi ini, penutur dilihat lebih cenderung untuk memberikan arahan kepada pesapa sewaktu menegur, misalnya dengan menyatakan senyaplah. Penggunaan strategi ini juga adalah berorientasikan pernyataan fakta semata-mata. Hal ini sekaligus menunjukkan bahawa orang perempuan lebih cenderung untuk menyatakan fakta dalam lakuan teguran mereka tanpa mengambil kira kesan ancaman muka kepada pesapa. Okay, baiklah. Seterusnya, bagi kategori jantina lelaki pula dapat dilihat dengan jelas bahawa daripada 12 orang responden lelaki, seramai 6 orang bersamaan 50% memilih untuk paling kerap menggunakan strategi untuk tidak melaksanakan FTA, diikuti oleh 15% bagi strategi berikut dengan kesantunan positif dan strategi tidak berikut. Strategi berikut tanpa penyesuaian dan berikut dengan kesantunan negatif pula telah merekodkan nilai peratusan yang terendah iaitu sebanyak 8%. Berdasarkan data ini, kita dapat melihat bahawa strategi untuk tidak melaksanakan FTA telah menjadi pilihan utama bagi golongan belia lelaki sewaktu melakukan lakuan teguran. Dalam hal ini, menurut Brown and Levinson 1987, strategi ini biasanya digunakan oleh seseorang penutur dengan niat atau keinginan untuk menjaga air muka dan hati pesapa. Dengan kata lain, penutur lebih rela untuk tidak melaksanakan lakuan teguran daripada mengecilkan atau menjatuhkan air muka pesapa. Hal ini juga berkemungkinan berlaku disebabkan oleh faktor situasi semasa sewaktu melakukan lakuan teguran itu. Secara keseluruhan, kita dapat melihat bahawa hasil analisis ini adalah sedikit berbeza dengan dapatan yang dikemukakan oleh Tennant 1991, di mana menurut beliau, orang perempuan lebih sopan berbanding dengan lelaki. Berdasarkan catatan yang dipaparkan tersebut, kita dapat melihat dengan jelas bahawa dalam kumpulan usia 16 hingga 17 tahun, 4 strategi iaitu strategi berekod tanpa penyesuaian, berekod dengan kesantunan positif, berekod dengan kesantunan
negatif dan tidak berekod telah mencatatkan nilai kekerapan yang sama apabila hanya terdapat satu orang responden sahaja yang memilih untuk paling kerap menggunakan strategi berkenaan. Secara dasarnya, daripada 25 orang responden yang dikaji, hanya terdapat 4 orang sahaja responden dalam kumpulan usia ini. Demikian juga, berdasarkan analisis yang dilakukan, kita dapat melihat dengan jelas bahawa strategi tidak melaksanakan FTA bukanlah strategi pilihan utama dalam kumpulan bagi responden dalam kumpulan usia ini. Bagi kumpulan usia 18 hingga 19 tahun pula, daripada 6 responden yang terpilih mewakili kumpulan usia ini, 2 orang responden memilih untuk paling kerap menggunakan strategi tak melaksanakan FTA dalam lakuan teguran mereka. Hal yang sama juga dilihat berlaku bagi strategi berekod dengan berekod tanpa penyesuaian. Manakala 2 strategi lagi iaitu berekod dengan kesantunan positif dan tidak berekod telah mencatatkan nilai kekerapan yang sama iaitu hanya terdapat 1 orang responden sahaja yang memilih untuk paling kerap menggunakan strategi berkenaan. Dalam hal ini, kita dapat lihat dengan jelas bahawa tiada responden dalam kumpulan usia ini memilih untuk paling kerap menggunakan strategi berekod dengan kesantunan negatif. Bagi kumpulan usia 20 hingga 24, daripada 15 orang responden yang terpilih bagi mewakili kumpulan usia ini, 5 orang responden telah memilih untuk paling kerap menggunakan strategi tidak melaksanakan FTA. Hal ini sekaligus menunjukkan bahawa strategi tidak melaksanakan FTA merupakan strategi yang mencatatkan nilai kekerapan yang paling tinggi. Strategi berekod tanpa penyesuaian dan tidak berekod pula telah mencatatkan nilai kekerapan yang sama apabila hanya terdapat 4 orang responden yang memilih untuk menggunakan strategi berkenaan. Strategi berekod dengan kesantunan positif dan strategi berekod dengan kesantunan negatif pula telah mencatatkan nilai kekerapan terendah yang sama apabila hanya terdapat 1 orang responden sahaja yang memilih untuk menggunakan strategi berkenaan dalam lakuan teguran mereka. Secara keseluruhannya, kita dapat melihat dengan jelas bahawa bagi kumpulan usia 16 hingga 17 tahun, strategi untuk tidak melaksanakan FTA bukan menjadi strategi pengelakkan FTA pilihan utama mereka. Namun begitu, hal yang berlaku bagi kumpulan usia 16 hingga 17 tahun nyata berbeza dengan hal yang terjadi dalam kumpulan usia 20 hingga 24. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya dalam kumpulan usia 16 hingga 17 tahun, tiada seorang pun responden yang memilih untuk paling kerap menggunakan strategi tidak melaksanakan FTA. Sebaliknya, dalam kumpulan usia 20 hingga 24 tahun, strategi untuk tidak melaksanakan FTA telah mencatatkan nilai kekerapan yang tinggi. Menurut Brown dan Levinson 1987, penggunaan strategi untuk tidak melaksanakan FTA berkemungkinan berlaku atas dasar keinginan untuk mengelakkan perbuatan yang boleh mengecilkan hati, melukakan hati atau mengancam air muka pesapa itu sendiri. Oleh itu, mereka memilih untuk melakukan teguran secara bukan lisan seperti memberi jelingan atau palingan wajah. Contohnya, dalam satu situasi di mana beberapa orang pelajar membuat bising di perpustakaan, seramai 5 orang responden dalam kumpulan usia 20 hingga 24 tahun telah memilih untuk tidak melaksanakan FTA. Dalam hal ini, mereka telah memilih untuk tidak menegur dan ada juga yang sekadar memberi jelingan dan palingan wajah. Akhirnya, di sini kita dapat melihat dengan jelas bahawa faktor usia juga mempengaruhi pemilihan strategi pengelakkan FTA dalam lakuan teguran oleh golongan belia. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan belia awal iaitu dalam kumpulan 16 hingga 17 tahun lebih cenderung untuk memilih melaksanakan FTA, sedangkan golongan belia pertengahan atau golongan belia yang lebih matang usianya dalam kumpulan usia 20 Okey, kita dah sampai ke kesimpulan. Makanya
itulah kesimpulannya. Maka doktor dah faham apa yang kami cakapkan. Ada daripada pengenalan sampai ke pendapatan. Ada tentang kita kenal pasal teori Brown Elevation dan kita cakap pasal benda ni. Dia ada keluarkan 5 strategi. Apa lagi? Kita perlu tahu dalam golongan beliau macam mana. Bagaimana seseorang penutur, bagaimana seseorang pendengar memberi respon terhadap masing-masing. Jadi kesimpulan saya sangat panjang. Saya bangga doktor faham dan tertarik dengan video yang tak berseberapa ini. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami tuturkan adalah apa yang kami fahamkan. Apa yang kami fahami dengan pendengar. Lebih kurang begitulah. Kita sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan memperkenalkan saya punya ahli